Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa qudwatina Muhammadin mab'uts rahmatan lil alamin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa an yufahhimana wa an yaftaha alaina futuhal arifin innahu ala kulli syai'in qadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an rabbal alamin. Yaqulu musannifu Asiruddin Al-Abari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dar. Amin. Summal lafzu imma mufradun wa huwa alladhi la yuradu bil juz'i minhu dalalatan ala juz'i ma'na wa huwa alladhi la yuradu bil juz'i minhu dalalatun. Jatuh gitu dah. Nak fa'il yuradu ala juz'i makna. Kal insani wa imma muallafun wa huwa alladhi la yakunu kadzalik karamil hijarati wal mufradu imma kulliyun wa huwa alladhi la yamna'u nafsu tasawwuri mafhumihi min wuqu'i syarikati fihi kal insani wa imma juz'iyun wa huwa alladhi yamna'u nafsu tasawwuri mafhumihi min zalika ka zaidin alaman wal kulliyu imma zatiyun wa huwa alladhi yadkhulu fi haqiqati juz'iyatihi kal hayawan binisbati ilal insan wal faras wa imma aradi wa huwa alladhi yukhalifuh qad-dhahik bin nisbati ilal insan. Jadi kita dah habis dah lah. Jadi kembali tak ni mengikut boleh keseluruhan lah ulama mantik setelah mana ia proses habis hak sesak falasifah nah mana mulai pada dalalah kembali lafaz. Jadi tajuk yang kedua daripada mantik selepas dalalah ialah lafaz. Summal lafzu kembali lafaz, yakni as-sautu al-mustamlu ala ba'dil huruf. Itu makna lafaz. Suara yang melengkapi setengah huruf. Imma mufradun, imma mufrad. Apa makna mufrad? Jadi mufrad indal manatikah ia lain pada mufrad indal nuhah. Nuhah makna lain. Mana kita ni nahu isim mufrad lain. Jadi mufrad di isim manatikah apa? Wa huwal ladzi la yuradu bil juz'i minhu. Iaitulah lafaz yang tidak dikehendaki dengan juzuk daripadanya daripada allazi, iaitu guna lafaz. Dalalatun akan dalalah. Akan pehe. Dalah kita pakai makna pehe lah. Ala juz'i makna, tidak kehendaki akan pehe atas juzuk bagi maknanya makna lafaz. Artinya satu lafaz saat itu juzuk dia tak ada makna. Nak pehe tak leh. La yura tak ada nak pehe tak leh juzuk dia. Juzuk bagi lafaz saat ni. Ya misal katakan apa? Insan. Leh. Insan kalau kita pergi kata. Insan tu kalau kita pergi kata pun kita pergi buat sosok. Leh. Buat insan. Insan al-insan. Misal
Dia kata apa? Juzuk. Tidak dikarenakan juzuk daripadanya juzuk bagi lafaz. Dalalatun. Yang ni faham. Dalah itu agak nak faham. Ala juz'i makna atau juzuk bagi maknanya, makna bagi lafaz. Gimana? Jadi kalau kita kata sesuatu alif, lam, alif, nun, sin, alif, nun. Jadi juzuk dia tu tak ada. Tak boleh faham makna. Tak boleh nak faham makna. Tahu tak? Jadi kita nak faham tak boleh. Alif ke apa faham tak? Tak boleh. Alif pun. Nun pun. Sin pun jadi nak faham tak boleh. Dah. Apabila lafaz mana, apabila juzuk dia tu kita nak faham tak boleh. Kita faham lah lafaz tersebut mufrad. Tak kira mufrad ni sama ada dalam nahwu isim mufrad ke, sama ada dalam nahwu isim musanna ke, ataupun dalam nahwu jamak taksir ke, muannas salim ke, muzakkar salim, tak kira. Asalkan dari sisi mantik kata kalau juzuk dia tu nak faham tak boleh, maka sisi mantik mufrad, maka umum be. Tak kira isim mufrad, isim nahwu, isim musanna ke. Apa kita kata muslimah ni kita kata muslimah ni mufrad, musanna isim nahwu, tapi isim mantik mufrad. Kenapa? Karena kalau kita kata min, sin, lam, mim, alif, nun, tak faham. Tak faham. Kenapa? Tak ada. Nak faham tak boleh. Maka isi mantik mufrad. Ada pemusanah sini di si nuha. Dah. Kita rijal. Ar-rijal kita kata. Nah. Kita kata alif, lam, ra, jim, alif, lam. Tak erti. Tak faham. Nah, maka ni tak faham ni juzuk dia ni, maka ar-rijal di sisi nuhah walaupun jamuk di sisi nahwu, di sisi mantik mufrad. Takut kita tasyattub jadi pelik. Kita ngaji banyak pelik kok istilah apa pula mufrad. Mufrad. Jadi kita zuk satu ilmu kita mula nak ngaji. Dia nak pergi kok zuk kita tu, dia nak benih kok zuk. Marah. Kita ngaji banyak itu lama. Tiba-tiba satu ilmu kita mula nak ngaji. Mau sebut ini kelitah tu. Nak tahap kita zuk tu. Kalau gitu, ini takrif mufrad di sisi manatikah. Sebut tu mufrad aku ni. Lafaz apa lafaz mufrad? Itu lafaz juzuk dia tu nak faham tak boleh. Juzuk dia tu nak faham tak boleh. Ya, takrif makna lagu tu. Maka di sisi setengah ulama dia cek pula ada pak. Ni. Takrif tu bet pak. Kenapa? Kadang-kadang lafaz tak ada juzuk mula ni. Lafaz tak ada juzuk pada awal ni. Seperti wah ratah. Wah. Apa dah? Wah ni tak ada juzuk mula, ya seko. Tak ngi juzuk lah. Mufrad di sini si mantik ngi mufrad juga. Sebab dia tak ada juzuk lagi. Sama ada juzuk. Ni juzuk. Juzuk dia tu nak faham tak boleh. Kadang kalau ada juzuk. Juzuk dia tu ada makna. Tapi bukan dikahanaki. Seperti kita kata Abdullah. Hak ni bahagian pertama tak ada juzuk. Bahagian kedua ada juzuk, tapi juzuk nak faham tak boleh. Yang alif lam sin kata-kata tak faham boleh. Bahagian tiga mufrad iaitu ada juzuk. Juzuk dia tak ada makna di atas, tapi bukan dikahanaki. Makna dia tu kalau buka komuh ada, tapi makna hak buka komuh tak ada nak. Dah. Kata Abdullah. Abdullah, kalau kita kata di dua, Abdul sah, Allah sah. Jadi Abdul ni ada makna khah. Allah pun ada khah. Zat wajib al-wujud. Tapi kita tak nak hamba tu tak ada nak. Ghair murad. Kita nak apa? Kita nak Abdullah ni seorang nama bagi seorang. Kalau kita Abdullah, kalau kita kait alaman di belakang, hukum mufrad. Walaupun murakkab pada asal dia bagi murakkab idafi dah. Idafi ni mudhaf ilaih. Murakkab idafi ni kalau kita kait alaman ya hukum mufrad. Di sisi mantik. Satu lagi lafaz ada juzuk. Juzuk ada makna. Tapi makna dia tu tak ada nak juga. Dia supaya ni tapi dia beza mana? Supaya kita kata seorang yang dinamakan dia hayawanatik. Hayawanatik. Dah. Hayawanatik ni juzuk dia hayawan ada makna khah. Natik ada khah makna.
Tiba-tiba kita tak ada nak lagi. Hayawan natik iaitu takrif insan ada nak lagi. Nak hayawan natik ni alaman. Nak kait tu. Nama ke? Maka hayawan natik ni mufrad. Dia panggil murakkab apa ni? Murakkab wasfi. Ni idafi. Ni wasfi. Tapi kena kait lah. Kena kait dia alaman. Apabila kait alaman bila? Nah, walaupun murakkab. Nah, di sisi ulama lughah kita katanya, maka di sisi mantik hukum mufrad. Ni pun mufrad. Jadi mufrad pak lah semua. Hak ni bahagian tak ada juzuk pada wa seko wa. Nah, wa rata. Ikutlah asal ke seko. Hak ni murakkab ni. Ni hak ni. Satu kelimah kita kata, satu kelimah. Nah, juzuk ada mana. Hak ni dua kelimah ni. Nah, mudah idafah. Tapi kena kait alaman. Kalau tak kait alaman, ia bukan mufrad, ia murakkab. Apabila kait alaman bila dua-dua ni hukum mufrad. Jadi hukum mufrad di simatik bepak. Wala letak ni. Hak ni luar ni. Pertama ni, yang kedua duduk dalam murakkab idafi. Yang kedua ni satu kelimah. Satu lafaz. Yang ketiga ni murakkab idafi, yang keempat murakkab wasfi. Tapi dua-dua ni kena kait alaman. Barulah hukum dia mufrad. Wa imma muallafun. Dah muallaf tengah kitab murakkab. Tak apalah ala kulli hal ini mustalahat. Mustalahat di si Asyur Abahari. Muallaf walaupun kita kata dalam sulam dalam kitab lain mantik lain tu masyhurnya murakkab lah. Mufrad lawan murakkab kita ngaji gitu. Supaya lain nahu dah juga mufrad lawan murakkab. Bab apa bab hal, bab mubtada. Khabar mufrad, khabar murakkab. Bab khabar ya ada juga mufrad lawan murakkab, hak tu masyhur. Dan juga gitu sistematik bersama juga. Murakkab. Tapi Asyur Abahari dia dak yabuh muallaf. Gapo muallaf? Wa huwa allazi la yakunu kadzalika. Tidak adalah ia allazi kadzalik, yakni ka mufrad. Dengan makna gini. Dengan makna tu yuradu bil juz'i dalalatun ala juz'i makna. Ada makna dikahanaki. Seperti misal apa? Karomil hijarati. Seperti yang letak akan batu. Kalau gitu, juzuk dia tu ada makna. Makna pula dikahanaki. Mana? Rami. Satu juzuk. Al-hijarati. Satu juzuk. Rami kena tak ore. Sifat kena tak ore do lepas yang letak. Al-hijarati pun satu ada makna bagi dia tu, iaitulah batu. Jadi kalau kita jomoh kok yang lepas akan batu. Yang lepas akan batu. Jadi kita boleh kata seorang duduk lepas batu. Kalau gitu Rami hijarati panggil muallaf ataupun murakkab. Murakkab di sisi ulama mantik. Kalau kita tengok kitab lain pun sama juga ya murakkab di sisi. Kalau kita tengok lagi kitab lain ya wak murakkab banyak ke murakkab isnadi. Murakkab isnadi kan mubtada khabar. Zaidun qa'im. Itu murakkab dah. Zaidun qa'im. Itu murakkab juga, apa murakkab isnadi. Dah. Maka duduk dalam bahagian ni, bahagian yang kedua. Berarti lafaz di sisi mana tikah tu baik lagi kita buat lajah. Lagi kita buat lajah kita nampak. Nampak kalau kita mari lah, iman kita kalau nak banding dengan ilmu lain lah. Kalau kita ngaji belakang dah. Nahu, kita ngaji sorah, kita ngaji bayi, kita ngaji mantik, kita ngaji makulat, kita ngaji apa lagi? Kita ngaji malak. Sulufik, kita ngaji usul tafsir ataupun ulum Quran, kita kata mustalah hadis ataupun ulumul hadis ke. Mantik lah sikit su. Mantik lah sikit. So, sikit so dah. Yang keduanya khilaf tak banyak. Oh, kalau nahu kan siap. Khilaf tak ada gapo. Balik cik bak khilaf. Khilaf ada banyak semua. Kalau sampai kau banyak ni. Khilaf. Yang bayar khilaf. Ada gapo. Khilaf tu banyak dak.
Mantik tak banyak masalah lagi lah. Khilaf tu tak banyak masalah. Dah adapun dah ilmu lain tu banyak. Habis tu mantik ni dia bahasa dia sikit sangat. Sikit sangat bak dia pun tak ada pot luah sangat. Jadi kalau kita buat lajar kat lafaz dah, kita buat al-alfa di sisi manatikah ni. Cara dia guna. Jenak ni jemik ni panggil wasilah lah kau ni. Panggil wasilah. Sebab tu juga website nak pergi kepada kuliah khamsah. Ia ada mufrad, ia ada murakkab ataupun muallaq. Dah. Terus. Murakkab muallaq ni dia tak ada bahas. Kerana apa? Kerana punya jatuh duduk dalam ba tasdiqa. Lafaz hak murakkab duduk dalam bahagian tasdiqa. Mulai bab qadaya ni tak ada bahas. Duk mula sini. Mufrad ni tubik dua. Lafaz mufrad. Lafaz mufrad 4 bahagian ni. Lafaz mufrad hak kita buat lepas hak 4 bahagian ni. Nah. Tubik dua, ada juz'i, ada kulli. Kita tengah je ni. Kulli ni ada 2, ada zati, ada aradi. Kita tengah je. Dan ni kita buat sini dulu. Lepas tu kita tengah sosok ni. Tunggu. Zati kalau tengok musannaf kita, zati ya tak rena. Zati dakhilan kharijan. Dakhil darwa. Ada jin, ada fas. Laisa dakhil, ada nau, ada khassah, arad. Lima. Ni kuliah 5. Ya tak sepuluh kita ngaji dalam makulat kan. Makulat marin nak 12 ni. Sebab mazhab Ibn Sina. Mazhab Asyid Abdul Hari nak duduk dalam aradi. Kalau mazhab anak murid Asyid Abdul Hari tak nak mustakil. Tak ada dan ni, tak ada duduk suku. Jadi nak ni kuliah khamsah hak khilafnya nak. Nak 12 mana? Nak ni. Adapun wa ni tak ada khilaf. Ijmu'. Ni buat ijmu'. Duduk sebelah. Hak ni khilaf. Nak mai hak ni duduk hak ni kau belah ni kau. Ibn Sina tak ada belah 6. Asyid Abdul Rahman ni. Nah. Mahmud Asfahani anak-anak murid bagi Asyid Abdul Hari tak mustakil. Dan juga Sahibus Sulam segala syarah semua mengikut mazhab Mahmud Asfahani tentang nau. Dah. Itulah mustakil. Ini kita ngaji sosok ni. Mufrad dengan makna kata alladzi la yuradu bil juz'i minhu dalalatun ala juz'i makna. Jadi juzuk dia tu tak faham. Nah, tak faham makna dia kanak kita tak akan faham. Nah. Wal mufrad ni dengan makna yuradu bil la yuradu bil juz'i minhu dalalatun ala juz' makna ni tu imma kulliyun. Kulli ni belah kulli. Apa makna kulli? Kulli yang kita buat amarai ma yadul ala kasirin. Hak tu takrif hak kita nak kita mudah ingat, nak kita mudah faham. Tapi takrif hak moleknya ni. Hak ni. Hak musannaf kita ni. Kalau kita boleh ingat ni comel. Tak ada ni. Wa huwa alladhi, iaitulah mufrad yang la yamna, tidak menegah nafsu diri tasawwuri mafhumihi. Diri tasawwur akan mafhumnya, mafhum bagi mufrad. Lafaz mufrad tak tegah. Apabila diri kita tasawwur mafhum dia tu tak tegah ke apa? La yamna min, daripada wuku isyarikati fi, daripada berlaku berkongsi padanya pada lafaz. Jadi kita apabila kita tasawurkan makna bagi lafazan itu tak ada tegah daripada berkongsi nisbah afra. Supaya kita kata ya misal apa? Kal insan. Misalnya insan ni lafaz mufrad ke murakkab? Mufrad. Kalau tanya situ. Mufrad. Nah, lafaz insan tu. Kulli ke juz'i? Kulli. Apa alasan kulli? Kerana
tidak tegah daripada kita tasawurkan mafhum dia. Mafhum bagi insan tu, apa mafhum dia? Hayawanatik. Jadi hayawanatik tu tak tegah daripada berlaku berkongsi padanya. Pada apa? Pada lafaz, yakni nisbah afrad bawah. Perkata Muhammad. Boleh kita kata Muhammad hayawanatik. Ismail hayawanatik. Yusuf hayawanatik. Jadi tak ada tegah. Jadi boleh pergi belakang. Jadi mafhum bagi lafaz insan tu iaitu hayawanatik. Jadi boleh berkongsi. Abdul Rahman hayawanatik. Abdullah hayawanatik. Ibrahim hayawanatik. Hingga Bani Adam. Jadi setiap afrad Bani Adam tu tak ada tegah daripada berkongsi mafhum lafaz insan iaitu hayawan natik. Maka insan tadi tu kulli. Insan tu kulli. Sebab kulli ni sifat bagi apa? Kulli, ulama mantik kata kulli ni sifat bagi mafhum. Kulli. Hakikat. Boleh juga kulli sifat bagi lafaz tapi majaz. Sebab lafaz ada dua sifat dia, mufrad dengan murakkab. Adapun juz'i kulli ni bukan sifat bagi lafaz, sifat bagi makna. Tapi boleh kita kata lafzu kulli, boleh. Majaz. Lafzu juz'i, boleh. Majaz. You kena mafhum kulli. Mafhum ni mana? Sebalik pada lafaz tu, iaitu kena makna. Tapi itu kulli juz'i ni sifat bagi makna pada hakikat. Mufrad murakkab sifat bagi lafaz pada hakikat. Tapi kita boleh gadah, tapi majaz. Ini tutur ahli mantik yang kecil aku tu. Walaupun kita tahu ulama ni iktirak. Dah tu istilah yang kecil. Ulama mantik lah kecil dalam kitab-kitab yang lagu tu. Ada kita kulli. Lafaz kulli. Ke mafhum kulli. Hak mana sebenarnya? Boleh kedua. Cuma hakikat majaz. Lafaz kulli majaz. Tak? Mafhum kulli hakikat. Oleh kerana sifat bagi lafaz sebenarnya mufrad dengan murakkab ataupun muallaf. Hak tu sifat sebenar. Ada kulli juz'i mafhum. Wa imma juz'iyun. Imma ni juz'i pula ni. Juz'i. Wa huwa allazi yaitulah wallazi yamna jamdegah nafsu tasawwuri. Tegah oleh diri tasawwur akan mafhumnya. Mafhum bagi apa? Bagi lafaz mufrad. Min zalika ay min wuku'i syarikati fih. Min zalika daripada berlaku berkongsi padanya. Makna tegah. Apabila kita tasawwur tak boleh pergi hak lain. Tasawwur satu lah. Kita tasawwur makna bagi lafaz ni tak boleh pergi kepada afrad yang lain. Maka satu. You misal Kazaidin alaman. Zaid iaitulah you kena kait alaman nama orang. Buat apa kadang-kadang dia mau kata Zaid tu kena masdar. Zaid kalau masdar ni segala masdar ni kulli. Boleh pergi belakang kulli. Kalau gitu you kait alaman nak kata Zaid itu tak boleh pergi dah. Melainkan seorang tu ya. Seorang tu ya. Kalau kita telitah tasawur ni makna kita telitah lah tak kepala kita. Tasawur makna Zaid seorang nama ni tu dah. Kita boleh pergi melainkan seorang tu. Pahala kita kata Zaid banyak orang. Zaid banyak orang. Misalnya kulli ke juz'i? Juz'i juga. Buat apa? Zaid banyak orang tu iktibar nama tu supaya bagi mustarak. Tapi hakikat diri Zaid sungguh banyak orang dia tak sama. Tapi itu segala alam. Kalau kita ngaji bab istilah dia panggil isim alam ni isim makrifah. Makrifah. Dalam mantik dia panggil juz'i. Tak lagi dah lain. Walaupun nama serupa, sungguh nama serupa. Nama tak ada nak. Di lafaz tu, lafaz Muhammad nak di makna sebalik Muhammad tu. Misalnya Muhammad mana? Habis tu segala nama orang dia tak boleh kira kulli malaikat juz isa. Ada pun insan kulli. Lepas tu kita kata
kulli ni boleh tengok tak? Kulli boleh kata jumhur ulama, khususnya ulama itu ahli sunnah wal jamaah, kulli duduk sekali dengan juz'i. Sebab kita duk tengok ni juz'i lah. Sebab kulli kita tak nampak. Kata kita ni insan. Kita ni Muhammad dah, kita kata dah. Pak insan dah, insan duk sekali dengan dia tu, sekali dengan kita tu. Insan. Sebab tu masalah duk kritik ke, masalah apa dah? Masalah siapa dah? Ibn Taymiyah ingat duk ngaji dengan Syekh Jamal Faruq ketika tu. Ya ahli sunnah wal jamaah, semua hawadis, semua makhluk ni hadis. Tak kira lah masih wallah, hukumnya hadis. Tak kira. Lama masa tak nak royak masa tak boleh pun hadis. Aku tu belakang. Falasifah dak. Al-alam qadim. Jadi dia kerana apa? Kerana Tuhan tu, sebab Tuhan koding ambil dunia tu koding. Tapi dunia tu baik pada Allah Ta'ala seperti mana macam matahari, macam tu daripada matahari, bukan daripada kehendak Allah Ta'ala. Sebab itu macam tu kerana pemacam, kerana ada matahari. Macam tu bukan macam kerana kehendak matahari, tak, bukan. Jadi macam tu baik tu kerana matahari. Supaya kau bayar nak sebuah kita. Bayar. Boleh ada bayar sebab kita. Jadi bayar dah, kita ada. Baik bayar dah. Kalau itu, dunia itu boleh ada, dunia ada sebab Tuhan ada. Jadi, Tuhan doain lah. Dunia maklum. Di sisi dia bukan jalan tak mak. Jalannya keluar daripada benda kodim. Keluar bukan dengan kehendak dak. Dia tubik dengan limpah. Limpah ni panggil sudut dengan panggil apa, keluar dengan fight. Apa nazar fight ni tubik dengan cara limpah. Kalau kita terjemah, tapi bukan limpah, dia buat rupanya seperti mana cahaya matahari tubik daripada matahari. Buat matahari macam tubik. Macam tu fight dia panggil. Seperti api. Dia api tu aduh, huak dia tu. Huak tu. Fight tu baik. Adakah kanak pada api? Tak kanak. Tapi isi falasifah ya qadim dunia. Jadi dunia tu baik kerana Tuhan ada. Tuhan ada, dunia ada. Tuhan qadim, dunia qadim. Tapi qadim dunia ni bi'illah. Adapun Tuhan qadim bi'lizati. Itu beza situ. Situ ya beza. Mari Ibn Taymiyah ia tak ada tak, ia hak mutakallim pun tak turut. Hak falasifah tak turut. Ia duk tengah manzilatun baina manzilatain. Kalau kita tu panggil usul Mu'tazilah. Dah mana dia katanya dunia ni qadim bin nau, hadis bil afra. Apa ni qadim bin nau sebab dunia nau qadim, hadis bil afra dia tu dah baru. Kalau gitu di sisi Ibn Taymiyah, insan tu qadim, insan tu afra, insan tu Muhammad, Yusuf, Ismail itu hadis. Oh belik. Belik. Ada. Itu Ibn Taymiyah ada, tapi tak ada orang hak buat lagi Ibn Taymiyah tak kecek ni. Dia tak kecek wah ni. Kenapa? Boleh ada dia tak reti. Boleh ada dia nak surah tak boleh. Ataupun kalau surah tu nampak ekor lah, nampak jokor lah. Padahal kitab dia banyak dia kecek. Ni dia panggil banyak ulama kita dikritik istilah Ibn Taymiyah al-hawadis la awalah. Hawadis tak ada mula, tak nakut kecek hawadis. Maujud badan Adam la awalah. Ni istilah yang belakang ni. Istilah Ibn Taymiyah ibarat kepada dunia ni qadim bin nau, hawadis bil afra. Lepas tu di sisi jumhur, boleh kata semualah ulama katanya, nau ni dia tak nampak tengok illa bidimni afra. Nau ni seperti insan kita tak nampak tengok, malaikat duduk sekali dengan afra dia. Ni afra apa kita ni afra. Kita tahu mana manusia tu Yusuf tu. Yusuf, tunjuk Yusuf. Jadi kita kata manusia tu duduk dalam Yusuf. Berartinya kalau tak ada afra, kita buat soalan. Apabila tak ada afra, tak ada lah nau. Tak ada afra, tak ada nau. Oh, habis kata, saya panggil belik.
ia nak tolak falasifah, dia tak say kat falasifah Ibn Taymiyah ni. Mutakallim Asy'ari Maturidi dia tak say kat Ibn sendiri. Jadi tengah tu. Kalau falasifah alam koding dah, pakam nyata-nyata alam koding. Dia kecek gitu. Pai tak ya tak kena tak. Saya tak ada agak dah. Tu dia panggil balik tu. Dah. Ada apa kita tak semua masya Allah hadis. Habis tu orang nak tolak tu kena kakak ni. Kakak istilah ulama nak kecek dah. Kapo kau diminau hadis afro. Kalau kita nak terjemah betul nak terjemah tak boleh tu. Kena reti gapo menenau. Afro tu gapo. Habis tu kulli ya tak nampak. Kulli fi zihni kita tak nampak tengok dengan mata panggil kita tengok fil kharij ni ialah afro, segala afro. Lepas tu now duduk sekali dengan afro tu, duduk sekali. Berarti kita ni misalnya kita nama Muhammad. Kita ni ialah insan dah. Insan adalah kita dah. Jadi nampak juz'iyat lah. Dah dia panggil benda masyakil lah kita ngaji banyak ngaji tapat tu nampak ni dia belik. Ni dia. Dah. Jadi juz'i tak lagi lain. Kita cerita satu. Juz'i. Wal kulli imma zatiyun. Tak ada sini. Nak duduk sini. Tak nak. Dah. Wal kulli imma zatiyun. Nak duduk baca ni. Wal kulli imma zatiyun. Imma zati. Apa zati? Zati iwa ta'rif ni. Zati ni. Wa huwa alladhi yadkhulu fi haqiqati juz'iyyatihi, iaitulah kulli yang masuklah ia pada hakikat bagi segala juzuknya, juzuk bagi kulli. Dah. Kalau kita buat takrif mudah kulli ni makana dakhilan. Mudah-mudah. Makana dakhilan. Yani fil mahiyah. Barang yang duduk dalam di sesuatu. Dah. Aradi ma laisa bidakhilin. Ma laisa bidakhilin. Muqabil. Muqabil. Melawe. Ni isbat ni nafi. Dia panggil taqabul nafi. Naqidon. Lawe. Bukan dik. Kalau dik kena isbat dua. Ambil nafi. Tak nafi ni. Isbat so. Ni. Maka nadakhilan. Nafi so. Ma laisa bidakhilin. Ni aradi. Jadi dakhil, apa maksud dakhil? Dakhil ni, dia ingat dengan ngaji dulu dia suruh ni, kalau tak ada dia binasa sesuatu. Itu makna dakhil. Ni, zati ni. Zati ni makna dakhil. Benar dalam mahiyah. Apa maksud dalam mahiyah? Maksudnya, kalau benar tu tak ada dalam mahiyah, mahiyah binasa. Supaya kita kata mahiyah insan. Kita buat contoh. Bagaimana? Insan, mana diri manusia. Gapo dakhil? Dakhil manusia. Atau zati manusia. Ialah hayawan. Berarti haiwan, kalau tak ada haiwan, binasa manusia. Apa tak? Haiwan ni makna dia. Haiwan makna jismun nami hassas mutaharrik bil iradah. Itu makna haiwan. Bukan kalau kita terjemah makna binatang itu spek. Terjemah tu makna spek. Haiwan makna kata jismun, jising, namin yang subuh, hassas yang ada pencerahan, mutaharrik yang bergerak bil iradah dengan kehendak dia. Itu makna hayawan. Kita ingat pula kita di matik ni kadang-kadang kalau kita terjemah di spek dia keliru kat kita pun. Binatang yang tutur. Itu tak lagi. Manusia binatang tutur tu kalau terjemah tu jadi spek. Binatang tutur pada mau buat ukur burung tutur ni insan. Bahaya tutur. Dia tak ada jamek, tak ada manik lah, tak ada begitu. Tak ada habis. Beta hayawan kita tak boleh terjemah binatang dalam bab ni. Dah. Makna benda jismun, jising, namin, yasubu, hassas yang ada pencerahan. Nah. Mutaharrik yang bergerak bil iradah dengan kehendak dia. Jadi kita ni bergerak. Lembu pun bergerak. Berarti lembu hayawan, kita pun hayawan.
Tapi kalau terjemah tu hayawan benda hidup. Hayawan makna hayah, benda hidup. Berartinya zati benda musannif buat takrif ni wa huwa allazi yadkhulu fi haqiqati juz'iyati. Iaitu yang masuk la ia allazi fi haqiqati juz'iyati. Pada hakikat bagi juz'iyatnya, juz'iyat bagi kulli. Takrif dah makana dakhilan. Supaya maksud tulah fil mahiyati. Dalam diri suatu no. Maknanya makna kalau tak ada dia mahiyah tu binasa. Itu masuk zati. Lawan dia aradi. Aradi ni ma laisa bidakhilin. Benda bukan dalam. Benda bukan hak dalam. Makna maksudnya maksudnya kalau tak ada dia mahiyah tu syai tak binasa. Diri suatu tak punah. Tak binasa. Cuma jadi tak sempurna. Tak panggil tak melekapi. Dah. Dah. Kemudian misal ke apa? Kal insani bin nisbati ilal insani wal farasi. Ini misal. Seperti lafaz haiwan. Haiwan kita terjemah haiwan ni ke apa? Jin. Haiwan. Sebab jenis ni kita buat amal kan jenis. Jenis ni zati mushtarak. Ya zati kita nak faham dah. Zat. Di antara zati dengan aradi ni lagu mana? Nah. Kita katanya mudah-mudah. Dalam 5 ni kuliah khamsah nak bagi tegam mudah-mudah. Kita kalau kita orang ngaji tauhid tak payah surah. Kalau orang biasa ngaji tauhid banyak-banyak tak ya surah tak payah lagu mana. Kita ngaji tauhid ni ada sifat, ada zat. Sifat dan zat. Nah. Pak kita nak pergi surah kok kuliah khamsah lagu mana? Zat dan ruwa zat. Zat ni ruwa. Wa imu zat tu hak berkongsi. Wa imu sempurna ruwa. Ruwa tu ya. Berkongsi dengan sempurna. Hak berkongsi ni panggil jenis. Jenis ni zat haiwan. Lepas tu hak sempurna nau insan. Zat. 3 lagi sifat. Sifat ni pula hak berkongsi ya hak berkongsi iaitu aradul am. Aradul am berkongsi. Lepas tu hak khah bagi sesuatu no. Dua guna kerana boleh dua. Kadang-kadang fi zati, kadang-kadang fi aradi. Sifat ni kadang-kadang fi zati maknanya sifat ni kadang-kadang kalau tak ada sifat ni binasa suatu. Dia panggil faslun. Kadang-kadang sifat ni kalau tak ada gapo, kalau ada molek. Tak ada khassah. Jadi 5 lah. Ni. Jadi faslun ni sifat juga ni sama. Habis itulah jenis ni faslun ni dengan khassah sama-sama mukhtas. Sama-sama tertentu bagi mahiyah. Tapi beza mana? Beza faslun zati. Khassah aradi. Faslun kalau tak ada dia ni binasa lah insan. Kata kita manusia tak ada natik. Bukanlah insan. Walaupun tu hidup jalan, hakikat ia tak ada lah sebab ia tak mukallaf. Jadi hukumnya hukum natik. Tak ada apa lah. Habis. Tu ada la isara je habis supa ngam natik. Sebab apa? Tak ada faslun. Tapi hak ni khusus apa kata tak pandai nulis, tak pandai baca. Tak ada apa. Oh tak ada nulis kod bo suruh sing main dengan ibu tangan lagi. Ada. Cuma siapa tak pandai nak sing. Mau ibu tangan boleh. Pam-pam. Tak ada punah ya, tak ada binasa. Tapi nulis tu dia panggil khusus bagi insan. Sebab peseng sifat nak nulis ni makhluk lain pada manusia tak ada. Nampak tak? Tapi dia tak ada. Tapi boleh belajar. Tapi tak usah belajar. Tapi tak ada tu. Kalau gitu katik dengan natik beza lah. Katik ia panggil khos, ia panggil mukhtar tapi aradi. Natik faslun. Semua dua tu kalau kita kira sifat khah bagi manusia lah kau tu. Natik khah manusia, katik khah manusia. Beza natik kalau tak ada bukanlah manusia. Katik kalau tak ada tak apa lagi. Tak apa lagi. Ada pohon ni sifat hak umum supaya masyi, naim, tidur, jalan.
akil, syarik. Tawa ni mushtarak. Deh, apa tak? Akil kita makan ilmu makan. Syarik kita makan. Sifat tu, sifat makan, minum, tidur, jalan. Dia panggil aradul am. Jadi zat dua lah. Jenis dengan nauk. Zat hak berkongsi. Deh. Lepas tu sifat tiga. Dah. Hak tu cara kita nak faham dah kalau kita nak suruh kok apa? Kok ilmu kalam, kok apa? Kok bahasa kita ngaji tauhid. Kita kata nak kata zat sifat. Dah. Kamar dia kita tengok. Ya misalnya hayawan. Hayawan ni jin. Sebab hayawan ni zat tapi diri dia tu ia berkongsi. Deh. Insan dengan faras. Sebab dalam insan tu ada hayawan. Dalam faras pun ada hayawan. Deh. Kalau tak ada di... Lepas tu buat apa boleh kata zati. Insan kita buat hayawan tu baik. Cubalah insan. Tak ada. Faras kuda juga. Kita buat hayawan. Tak ada lah faras. Bukan. Jadi tak ada di faras. Sebab apa? Hayawan tak ada. Tapi dia panggil zati. Wa imma aradiyun. Imma aradi. Nah, aradi. Ya buat tak ada guna. Wa huwa allazi yukhalifuhu. Iaitu yang menyalahi akannya. Menyalahi ia aradi. Hu akannya akan zati. Yukhalifu menyalahi ia allazi. Iaitu kena ada aradi dah. Hu akan dia akan zati. Dengan makna kena. Ma laisa bidakhilin. Lagi kita buat tak boleh. Hak ni ma kana dakhilan. Hak ni ma laisa bidakhilin. Ya misal ke apa? Kadhahiki. Kadhahiki binisbati ilal insan. Seperti dhahik. Nisbah kepada insan. Yang nak kait dhahik dengan nisbah kepada, dengan kita adu kepada manusia. Berarti dhahik kalau tak ada dia tak ada apa suka. Manusia tak suka. Sehari tak ada suka kebok. Tak ada apa. Apa tak? Manusia kita kata dia tak suka sehari tak ada suka. Adakah ia binasa? Tak. Tak ada terhenti. Nak binasa tak binasa dengan sifat dhahik. Tak ada sakut apa-apa ni. Deh. Tapi kalau dhahik tak ada apa. Sebab dhahik memang sifat khususiat bagi manusia. Dah. Tetapi kalau tak ada apa? Dia panggil khasah. Dah. Dia kait dengan insan sebab dhahik binisbati li ghairihi lain pada manusia tak ada. Dia mata beruk suka ke mana? Beruk tak suka. Deh. Tak ada. Mana lain pada insan dhahik tak leh. Sebab dhahik ni sifat khasah bagi manusia. Dia panggil tapi aradi. Kenapa boleh kata aradi? Sebab manusia kalau tak ada sifat dhahik tak binasa. Ia lain pada natik. Itu beza di antara zati dengan aradi. Supaya kalau kita misal, kalau kita buat contoh kita tambahkan. Dia kata hayawan dah. Kita ka ilmin binisbati ilal mantiq wan nah. Kita tukar Misalnya kita tukar ka ilmin seperti ilmu dengan nisbah kepada nahu dan mantiq. Sebab mantiq tu nak ilmu dah. Kalau kita buat ilmu, pakai apa lagi? Nahu tu juga ialah ilmu juga. Dalam dia tu ilmu dah. Pak kita kata kita buat ilmu okeylah nahu. Makna tu dalam nahu tu ialah ilmu dah dalam tu. Dalam mantiq pun nahu dah. Tapi tu nahu dia panggil berkongsi. Apa? Ilmu tu berkongsi. Dia panggil jinsun. Tapi dalam sesuatu dah. Dalam nahu, dalam fiqh, dalam tafsir, dalam hadis, dalam semua hak kita nak belajar tu, semua tu ilmu lakah. Dah. Wa imma aradi. Aradi. Betul. Wa huwa alladhi yukhalifu. Habis kat tu. Supaya kita tak aradi aku mana. Kita nak misal dengan ilmu. Ilmu supaya kata ulama buat takrif. Kita kata nahu duk bahas bab lafaz i'rab bina.
Nè đây, Robino. Tiba-tiba kita buat takrif nahwu lain. Nah, takrif apa nak? Kita buatlah. Suatu ilmu yang nak jagakan daripada baca bagi. Kita ambil faedah. Kita ambil faedah bagi nahwu, kita buat takrif. Duk boleh bagi aradi. Dia panggil takrif bil aradiyah. Kita ambil faedah setiap ilmu kita ngaji tu dah kita buat takrif bagi ilmu. Ya, kalau ulama kata kena takrif dengan faedah ni ataupun takrif dengan tujuan dengan gharak, dia panggil takrif bil aradiyah, bukan zatiyah dak. Deh, maka aradiyah ni dalam aradi ni ilmu, satu ilmu yang nak betulkan baca bagi kita kata kita. Bukan ilmu nak bahas bina i'rab. Sebab iti hafsah kali nahwu ialah bina i'rab. Nak bahas bina i'rab. Tapi kita nak betul bagi. Supaya juga mantik ulama takrifnya apa dah suatu ilmu yang nak betul fikir takut silap dalam bahasa ilmu. Itu panggil takrif aradiyah juga. Takrif aradiyah bukan zati. Sebab zati mantik ni ialah ilmu yang nak membawa cara nak buat nak hak benar majhul tu biar dimaklum. Yang mana kita buat takrif dulu tu. Tu dia panggil takrif zati. Wa zati. Zati ni pula usanah kita rahimahullah taala dia nak apa dah? Dia nak hurai satu persatu zati ni. Jadi mula sini masuk kuliah khamsah. Zati imma makulum fil jawabi, imma buat khabar pada jawab. Makul kita tahu boleh buat khabar. Boleh dikata, tak dengar boleh dikata. Boleh buat khabar lah, bunyi jangok sikit. Kalau kita ngaji nak tak, kalau kita ngaji nak juga boleh buat khabar. Fi jawabim ma huwa. Pada jawab bagi soalan ma huwa, apa dia? Soalan ma huwa. Sampai tulis apa tak ingat weh. Dia tanya ma huwa ni, wa imma tanya jenis, wa imma tanya nau. Tak ingat hikayat yang mana Fir'aun tu. Fir'aun dia tanya wa ma rabbukumul a'la. Dia tanya dah. Ma tu mahwa dah lah. Soalan kata soalan Fir'aun tu hadap Nabi Musa tu, kalau kita baca tengok surah apa, wa ma rabbukul a'la. Apa tu apa? Kelima ma ni. Mahwa ataupun ma saja. Dia tanya tentang nau ataupun jenis. Banyak nak kenal lah tu hak Nabi Musa duk dakwah ni tu duk jenis lagu mana? Nau lagu mana? Tapi Nabi Musa tu yo soalan kata yo kita kata yo lek sana pada mantik lagi. Dia tak ada jawab dengan nau, tak jawab dengan jenis sebab tu bukan nau ke jenis. Rabbus samawati wal ard tu milik. Jadi soalan tu dia tak serupa dengan hak nak lah. Rabbus samawati wal ard. Tanya ma. Jadi jawab aku tu. Jadi dah. Jadi bukanlah. Jadi soalan ma ni jangan nak. Pas Tuhan bukan nak. Tuhan bukan bisa nak. Tuhan bukan bisa jenis. Jadi Fir'aun begitu juga hak tetengah kul Allahu ahad lah. Sababun nuzul Yahudi tanya Nabi. Tanya Tuhan muni mai tanya ma ni tanya nak juga. Adakah daripada mah kau daripada apa? Nabi duk nengung. Nak jawab tak leh ya bukan nak bukan jenis. Nampak tak? Turun ayat qul Allahu ahad. Qul Allahu ahad. Tu. Jadi nak jawab tak leh sebab dia tanya nak Tuhan bukan nak. Dan Tuhan bukan jenis. Sebab soalan mahwa ni tanya nak atau jenis. Soalan. Tapi mahwa sini ya kait bihasabis syarikati mahdati. Dengan kira berkongsi semata-mata. Mana boleh kongsi? Kal hayawani binisbati ilal insani wal farasi. Seperti hayawan, yakni benda hidup, dengan kita adu kepada insan dan faras. Lagu mana? Kita kata mahpul, makna boleh buat khabar. Lagu mana jumpa buat khabar? Kita katanya insan, hayawan. Hayawan tu boleh di khabar. Faras, hayawan. Al-arnabu,
hayawan. Al-asadu hayawan. Jadi kelima hayawan tadi tu boleh kita boleh buat khobar. Dengar apa? Dengan pada jawab soalan mahwa. Supaya kita tahu mahwal insan, kita jawab hayawan. Tapi bihasabi syarikati mahdah, kalau kita buat soalan juga mahwal insan wal faras wal asad. Kita buat soalan di tertib itu. Kita jawab sepatahnya hayawan. Jadi hayawan maksudnya insan hayawan, al faras hayawan, al asad hayawan, itu maksudnya. Maka hayawan tu jadi khabar lah tu. Itu makna makul. Kalau kita nak terjemah lagu tu. Terjemah mana itu ilmiah duk ngaji padah makul ni. Sebab kita ngaji mati boleh ngorek Arab nak terjemah bahasa Melayu pada payah. Cuma kita faham gitu boleh terjemah tu. Tapi makul tu makna tu boleh buat khabar. Sebab makul makna yuhmal, makna mahmul. Mahmul ni makna yukhbar. Boleh buat khabar. Tapi nak tahu ilmiah duk masa ngaji tu makul ni biasanya kita terjemah apa makul. Dikata masa tak boleh tak jangan kata sebab tak semakin. Bawa kita tengok contoh-contoh. Boleh buat khabar. Sah kita buat khabar. Atas muktada tadi itu menyalahi pada hakikat. Berartinya muktada apa? Al-insan, al-faras, al-asad. Khabar juga apa? Hayawan. Berartinya hayawan tu panggil apa? Jin. Iaitu wahuwal jinsu, ialah jenis. Lagu ni panggil jenis. Benda kulli, benda sah kita buat khabar atas afraq yang banyak. Afraq yang banyak saat ni tu menyalahi pada hakikat. Mana boleh berkongsi. Seperti hayawan. Maka hayawan kulli. Kulli zati lagi ya. Kerana apa? Kerana setiap benda kalau tak ada hayawan binasa benda tu. Tapi ia boleh buat khabar atas yang banyak, atas afraq yang banyak. Afraq yang banyak saat ni tu yang berlainan, mana boleh berkongsi, mana tak serupa pada hakikat. Insan dengan faras. Jadi al-insanu jawab ialah hayawan, kita kata. Al-farasu ialah hayawan. Sah. Kalau lagu tu sah. Boleh mufid. Kalam mufid boleh. Wayur samu dan dirose. Dirose ni ditakrif. Ditakrif ni takrif dengan rose ni. Wallahu a'lam takrif dengan had ke rose ni, tapi musuh ni kita bagi wayur sam. Dirose mana ditakrif. Apa mana takrif? Takrif jin dia ni ialah bi annahu dengan bahawasanya jenis kulliyun. Kulli. Sebab dia bahas kulli ni. Kalau kita tatbik takrif juga, kulli ni jinsu fit takrif. Ada tak? Kalau kita nak tatbik, kita ngaji bab ni dah kita tatbik. Kita kata dah, kulli yang jenis kan apa? Sebut tak kulli, jenis pun masuk, nau' pun masuk, faslun pun masuk, khassah pun masuk, aradu am. Dia kulli, mustarak, berkongsi. Mana dah? Jadi boleh berkongsi. Lepas tu kulli nasbah jenis ni ke apa? Zati. Buat apa? Sebab jenis tu dia kulli dah. Kalau kita tahu kulli bukan jenis lah. Kalau kita nak tatbik. Ada. Jenis tu dia tu kulli dah. Berartinya kulli nasbah jinsu panggil zati. Nasbah takrif lah. Kalau kita jenis tu kita tahu bukan kulli tak ada. Bukan jenis, tak ada lah jenis. Ada. Kulli makulun, mana boleh buat khabar. Ala kasirina, atas afraq yang banyak. Afraq yang banyak ni pula mukhtalifina bil haqaiqi, yang menyalahi dengan hakikat. Mana hakikat tak serupa. Hakikat lain-lain, yang berlainan. Tapi boleh buat khabar. Khabar tu laka. Tapi fi jawabim ma huwa. Pada jawab soalan ma huwa. Kalau kita katanya, apa? Ma huwal insan wal faras wal asad. Lepas tu kita jawabnya hayawan. Maksudnya jawab hayawan. Al-insanu hayawan. Al-farasu hayawan. Al-asadu hayawan. Tu jadi makan habis. Tiga-tiga tu. Maka al-hayawan, nasbuh tiga tadi, dia panggil jinsun. Semua kalau kita katanya, kita misal mudah-mudahan lain pada tu, kita bak. Ma huwal mubtada wal khabar wal fa'il.
Jawab dia an-nahwu. Nahwu. Bukan? Tak no. Hak tu nau, nahwu tu nau sepenuh. Kita katanya mahwal fiqh wal mantiq wan nah. Jawab dia ilmun. Karena apa? Karena mantiq, hakikat mantiq tak serupa hakikat nahwu. Hakikat nahwu tak serupa hakikat fiqh. Hakikat lain belaka tu. Tapi walaupun hakikat berlain ni, semua tu sah dikata ilmu belaka. Berarti ilmu nasbah tiga-tiga tu jinsun. Ilmu nasbah tiga tu pula zati. Apa zati? Kalau tak ada dia binasa. Berartinya nahwu bukan ilmu. Apa? Ada nahwu. Fiqh cabut. Kita tak bukan ilmu. Apa? Tak boleh panggil lah. Kalau gitu ilmu dalam 2-3 buat contoh tak ni zati. Dan juga dia tu jenis. Sebab apa? Sebab dia boleh buat khabar atau afra yang menyalahi pada hakikat. Dah. Tak ada payah dah kita tu. Kalau kita ngaji lagu ni kokek-kokek, kalau kita bawa siapa bab takrif, tak ikut takrif segala takrif tu ngaji kita tatbik. Ni jin sufi takrif tak apa. Bawa itu tergambarlah. Tapi itu takrif bawa kita ngaji bawa kita ngaji bawa kita ngaji alat lagu ni, bawa kita baca hasyiah. Tapi habis tu hasyiah ni orang nak baca hasyiah ni bukan biasa ke. Dia kena meratai segala ilmu alat. Nahwu salah cak dah. Mantik pun nak pakai. Lah hasyiah tu main mantik nak nak. Ilmu bayi pun dia pakai. Nampak tak? Pakai dia yo ya lah hasyiah nak takrif ni ni iktiraf takrif. Takrif tak ada molek gitu kan takrif ni gini. Kita ni nampak cara iktiraf takrif tu mantik dah. Takrif ni gini lagu ni dah. Dalam hak syarah ataupun hak tuai sahibul mat dah koyak ini. Orang buat hasyiah tu dia iktiraf 1 2 3 4. Dah. Jadi orang nak baca hasyiah dia terhati tah orang dah rata segala ilmu. Kalau tak rata nak baca tak leh. Hasyiah Bajuri itu punya hasyiah Bajuri punya biasa bukan biasa tu. Ibn Bajuri buat hasyiah dalam Fathul Qari tu. Dah. Kebiasa tu. Bukan pekoh saja dalam tu. Nampak je kita tahu hasyiah Bajuri pekoh tapi dalam tu kalau kita baca sungguh dengan tak ada tinggal oleh seko, ia bukan kodak pekoh. Ada segala ilmu dalam tu. Nahwu, sorah, bayi, mantik. No dalam tu. Bawa kita baca lagu tu lah kita kata orang buat muhasyi ni bukan biasa orang. Orang jadi muhasyi orang buat hasyiah ni bukan kata tapai dak lah ilmu dia tu. Dia sus tahqiq bi segala ilmu. Ya habis. Bak luah lah, bak tu lah, bak ni habis. Wa imma makulun fi jawabim ma huwa. Imma tafsir ni hak zati. Imma boleh buat khabar. Pada jawab bagi ma huwa. Tapi kait bihasabis syarikati wal khususiyati ma'an. Dengan kira berkongsi tapi khusus serta sekali. Sebab kalau tak berkongsi, ia tak panggil kulli. Kulli kena berkongsi dah mula-mula. Tapi kena sekali dengan khususiyah ma'an. Dua ni kena duduk sekali. Kal insani binisbati ila afrodihi. Seperti insan dengan nisbah kepada afradnya. Afrad bagi insan. Nahwu Zaidun wa Amrun. Jadi insan tu sah kita buat khabar lagu mana? Kita kata Zaidun insan. Tu kita. Jadi insan tu buat khabar boleh lah. Sah kita buat khabar. Amrun insan. Muhammad insan. Dan nisbah Muhammad, Amrun, Zaidun tu dia panggil hakikat sama. Diri dia tu hakikat tula. Walaupun nama lain. Semua tu Bani Adam, semua tu panggil fok mukallaf lah kau. Dia panggil hakikat sama. Terima mukallaf lah kau. Walaupun tak mukallaf lagi dah katanya, tapi boleh terima mukallaf. Walaupun kita tahu orang di bangsa lain, bahasa pun cakap lain, tapi dia ni hakikat sama. Artinya semua tu kata insan. Wa huwa nau. Hak lagu ni nau. Hak nau. Beza mana jenis dengan nau? Bezanya jenis
mukhtalifina bil haqiqah atau bil haqa'iq. Ha nak ni muttafiqin. Kalau kita lain buat muttafiqin, ittifaq pada hakikat. Beza situ. Tapi semua tu jawab soalan mahwa lakah. Mahwa. Tapi tu soalan mahwa ni wa imma tanya nau, wa imma tanya ni. Nau ni tanya diri dia, diri betul-betul lah. Tu nau. Nampak tak? Kita tanya sepatutnya mahiyas solah. Makna tanya diri semaya. Tu soalan. Mahiyas solah. Mahwas siyam. Tu soalan. Kalau kita ngaji sekolah, ni soalan peksa. Mahiyas solah. Berarti soalan mahiyas tu nak tanya diri semaya tu gapo dia? Maka kita tak arif ha? Aqwal wa af'al tu. Maka takrif aqwal tu mana kena tadi semaya dah. Dah hakikat semaya dah. Tapi soalan mahwa mahiyah iaitu kena kepada wa imu soalan tertengah jenis, wa imu soalan tertengah nawa. Lepas tu tengok siakil kalam lah. Tengok mula sabah kita nak buat nak kau jawab jenis. Dah. Wa yursamu dan dirasam, mana ditakrif bi annahu dengan bahasanya nak tu kulliyun. Kulli syadah. Panggil jinsu fi ta'rif maqulun. Makna boleh buat khabar ala kasirina atau afrad yang banyak. Mukhtalifina bil adad, menyalahi pada bilangnya dunal haqiqati, bukan pada hakikat. Menyalahi pada bilangnya saja ya. Hakikat dak, hakikat sama. Sebab Muhammad, Ismail, Yusuf bilangnya lain. Hak ni satu, ni dua, ni tiga. Tapi hakikat sama tiga-tiga tu. Kerana apa? Kerana boleh timur mukallaf lah kau. Nampak tak? Mukallaf lah kau. Walaupun tak mukallaf, boleh timur mukallaf. Fi jawabim ma huwa. Pada jawab soalan bagi ma huwa. Apa kita tahu? Ma huwa Zaidun wa Amrun. Kita jawabnya insan. Mudah-mudah. Ataupun kita kata hayawanatik boleh. Kita takrif dulu dah. Jadi Zaidun hayawanatik. Ataupun Zaidun insan. Boleh. Muhammad hayawanatik. Atau Muhammad insan. Boleh. Jadi kita ambil insan dah. Sebab sini kelima insan itu bahannya kulli. Bahannya masalah zati. Buku apa dah ini? Buku apa? 14 minit. Kita baca kat ni. Kita baca pula. Kita buat sekarang ni, insya-Allah kita sama. Kita boleh habis lagi. Wa imma ghairu makulin. Tak boleh buat khabar. Tak boleh buat khabar fi jawabim ma huwa. Pada soalan ma huwa tak boleh. Kita nak buat khabar pada jawab soalan ma huwa tak boleh. Bal makulun boleh buat khabar fi jawabi ayyi syai'in. Pada jawab bagi soalan itu ayu syai' yang mana suatu. Huwa ia fi zatih, pada zatinya. Zatih ni pada zatinya, zati hak gulawai aradi ni. Wahwa dan iaitu hak ni ghairu makulin klik situ dah. Allazi yumayyidu syai' yang beza suatu. Yang bezalah ia suatu. Ia allazi asyai'a akan suatu amma yusyarikuhu daripada barang yang berkosilah ia mahu akan dia akan suatu fil jinsi pada jenis. Apabila kita katanya kita buat soalan kata saya kata man insan ataupun mahwa insan boleh tak? Tak sebut mahwa makpo dah. Mal insan wal faras wal asad. Dah. Jawab dia hayawan. Sudah. Berarti hayawan ni boleh kita buat khabar ketika ni. Dengan makna kena. Dengan makna kata al insan hayawan. Al faras hayawan. Boleh di khabar. Al-asad hayawan. Baik. Kamar dia yang ketiga ni. Dia katanya pada jawab soalan ayu syai' yang mana. Dengan maksud ini
Allazi yumayyizu yang bezalah ia allazi asyai'a akan suatu amma yusyariku daripada barang berkongsi lah ia mahu akan dia akan syai' fil jin. Berartinya jawab soalan hak supo pada jenis. Nak tahu kata beza di antara jenis ni beza mana? Berarti hak ni supo ni. Haiwan lah kau. Lepas tu kita nak tahu kata ni beza mana tiga-tiga ni. Soalan kata kita buat soalan apa? Ayu syai' yumayyizul insan an ghairihi. Kita nak tanya insan lah. Yang mana suatu bezalah manusia daripada yang lainnya. Dah. Yang mana suatu bezalah manusia. Ada apa? Yang mana beza? Bukan. Ya, ataupun kena dah. Ayu syai' yumayyizul insan an ghairihi. Dah. Lepas tu kita jawab ni. Kita jawab soalan ni. Jawab lagi soalan ayu syai' ni. Nak beza manusia tapi dia kait yusyarikuhu fil jin. Yang berkongsi pada jenis. Mana jenis? Ni. Jenis ialah haiwan. Jadi berkongsi lah kau ni. Semua tiga ni kata haiwan lah kau. Tapi kita nak dari tiga ni nak tahu beza mana. Kita tanya soalan ayu syai'. Tapi kait fi zati. Dalam zati, bukan dalam arabi dak. Maka kita jawabnya natik. Jawab soalan ni. Apabila sebut natik, keluarlah hak ni tak masuk. Hak ni tak masuk. Kita gertilah kata natik ni panggil apa? Faslun. Baik kata ni. Kan natik seperti natik binisbati ilal insan, dengan kita adu kepada manusia. Kenapa? Karena kita sebut natik tu kita nak tahu beza mana manusia dengan yang lain. Beza mana manusia yang lain. Kita jawab sepatah natik. Sebut natik pak. Jadi farah tinggal asal masuk lah. Supaya kita katanya ma huwa mantik wan nah wal fi'. Kita jawab ilmun. Kita jawab mudah-mudah. Mana ini? Mana al-mantiq ilmun, an-nahwu ilmu, al-fiqh ilmu. Lepas tu ilmu belaka. Kata beza-beza mana? Lepas tu tanya pula. Ayu syai' yumayyizul mantiq an ghairihi. Kita nak mantiq sah. Mantiq beza mana kita kata? Daripada nahwu fiqh. Dah kata ilmu belaka kan? Kita ambil al-mantiq. Kita jawab ilmu, ilmu tu. Pada takrif ilmu ilmu ni. Semua pada takrif tu, kalau takrif mari belakang kelima ilmu. Kita tahu yubahasu an ma'lumat tasawwuriyah aw tasdiqiyah. Itu sila ila majhulin tasawwuriyin aw tasdiqiyin. Bawa sebut tu keluar tu baik nahwu, keluar tu baik lekah. Maka hok panjang lebar saat lepas ada ilmu tu panggil faslun. Jadi nahwu tak masuk lah. Sebab nahwu tak bahas dia lagu tu. Fiqh pun tak ada bahas dia lagu tu. Maka yubahasu an maklumat heret panjang so tu panggil faslun. Dalam takrif. Faslun bagi ilmu mantiq. Ilmu saja tu panggil jinsun. Subah kat kita katanya kita buat soal, kita buat contoh kita banyak sikit. Supaya kita kata apa? Mal malismu wal fi'lu wal harfu. Jawabnya apa? Kalimatun. Ada kalimatun. Okey habis. Sebab apa? Alismu kalimatun. Fi'lu kalimatun. Al harfu kalimatun. Sah. Boleh. Lepas tu kita nak isim. Ayu syai' yumayyul lis an ghairi. Isim beza mana? Kita kalimatun. Tu letak ni tu kalimatun. Tu ulama tak syak dah. Itu panggil jinsun fi ta'rif. Sebab dalam haraf pun kalimatun dalam nahwu. Ni berkongsilah kau. Pas beza mana? Kalim ada dalat lagi dah. Ala makna fi nafsiha wa lam taktarib bi zamanin la ajmah stoko tu. Sebut stoko tu keluar tu baik fi'il, keluar tu baik haraf. Dipanggil faslun fi zati.
pada diri dah tu. Sebab dalam isi diri ising tu ia tak kait masa dah. Dalam ising tu juga ada makna pada diri. Habis tu dalam alam makna faslun. Mungkin mudah nak takrif tu. Ulama nak takrif zati ko arad. Oh, habis kalau kita reti mati kita faham nak takrif tu cukup dah. Kalau kita boleh buat mana tu kita ahli lah. Kalau kita boleh buat takrif benda majhul, misalnya kita ijtihad satu masalah lah, satu ilmu tu, jadi kena buat takrif. Ada tubik benda baru. Dari baru ni kena takrif dah. Takrif tu. Kita nak bislah orang dengan ulama dulu. Yang macam tu. Jadi makna kata kita jawab kalimatun ialah jin. Lepas tu kita nak tanya soalan hak berkongsi pada jenis mana kalimah. Maka kita jawab ni, maka dia panggil faslun. Tapi dia kata dah, wa huwal faslu, ialah fasal. Fasal lah. Dia panggil faslu. Lepas tu kita kiyah lagi kan? Mana? Kita kiyah. Sampai tu saya ingat kau ngaji Mesir dah. Ikut ngaji ilmu pokok ulama Azhar ni bos apa ta'rif ya hece ta'rif. Ulama lama nak pergi. Tak ikut bombak masuk ta'rif. Oh. Kita ngajar. Kau tak mati kanu. Kena syekh ni mai ta'rif lalu. Siapa tak payah dia kita wasok. Kita macam sedih pun kita wasok. Pada mai aku ni kok ni faslu ni keluar kalau buat kelimah ni tak masuk afraq ni ngak mai. Gapo afraq tu pening ni. Ni kena boh kelima barulah afraq tu jadi jamak di mana. Boh haji mati. Ni dia sampai ia perlas semua takrif pun. Bos apa takrif segala ikutlah. Ngaji mustalah hadis, ngaji gapo, pak takrif tu. Ya hece. Lepas tu tak apa, dia baca ruh lah. Kita tegam dah. Jadi kita tergerti dah istilah tu. Mengaji aksam, bahagia tak ada apa lah. Bahagia kecopik apa. Tak ada. Hak tu baca hurai tak banyak lah. Takrif tu. Ya perlah. Ni ialah ni. Ya main lagu ni. Wa yursam dan dirasam bi annahu kulliyun, bahawa kulli yuqal, mana boleh buat khabar, yukhbar boleh buat khabar. Di khabar mana boleh buat khabar. Yuqal makna yukhbar. Boleh khabar lah ya kulli ala syai atas waktu fi jawabi pada jawab soalan. Ai syai'in ya mana suatu huwa ia fi zatih pada zatinya. Bukan pada aradi lah. Zati makna kata kalau tak ada dia binasa suatu. Habis. Jadi nasbah Asiruddin Al-Abari rahimahullahu ta'ala, zati di sini ada 3. Yang pertamanya jenis, yang keduanya nau, yang ketiga fas. Kami kata musannif wa ammal aradiyu fa imma ayyam tani infikaku anil mahiyah wa huwa al-aradul lazim aw la yamtani wa huwa aradul mufarik wa kullu minhuma imma an yaktasbis bi haqiqatin wahidatin wa wal khassatu kadhahiki bil quwwah wal fi'li bin nisbati ila insan wallahu a'lam.